أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Madrasah Perwira Indah yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah fiqh munakahat kita. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa surau. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar, semua sihat ya? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesihatan yang berpanjangan, diberikan kita kesempatan dan juga kemudahan pada malam yang penuh barakah ini untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah. Kita tunaikan kewajipan kepadanya dan kita teruskan dengan kuliah ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit amalan ini menjadi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, hari ini 29 Syaban. Ya, sahabat-sahabat saya petang tadi semua dah pergi untuk meneropong tengok anak bulan. Sekarang ni kita tengah menunggu pengumuman je. Saya pun tadi dah WhatsApp kat kawan-kawan, kalau dah ada bagi tahu, saya cakap kalau dikatanya esok Ramadan, malam ni bertarawih lah kita. Ya, kalau dikatanya Selasa Ramadan, malam esok lah kita bertarawih. Apa pun juga tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti mana yang selalu imam baca, ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, supaya kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan. Ya, sebab inilah bulan yang istimewa, ya, nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain yang dalamnya ada rahmah. Ya, awaluhu rahmah, awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, yang mana Ramadan ni awalnya penuh dengan rahmat, ya, yang di tengahnya penuh dengan maghfirah, pengampunan, dan di akhirnya dijauhkan kita daripada api neraka. Dan dalam bulan Ramadan ni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini yang kita nanti-nantikan, ya, supaya kita dapat berjumpa dengan Ramadan, kita dapat beramal dengan sepenuhnya di bulan Ramadan, kita dapat mengecapi segala pahala-pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh, ya, berpuasa dan beramal demi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, ya, di penghujung Ramadan nanti kita menjadi insan yang bertakwa. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, kita doalah, ya, sebab hujung-hujung dah nak masuk Ramadan ni, ramai antara sahabat-sahabat kita, ya, yang tak dapat bersama dengan kita. Semalam pun tuan-tuan, saya kebetulan ada menikahkan satu pasangan di masjid, kebetulan ada juga jenazah. Jadi saya kata selesaikan jenazah dahulu. Ya, nak nikah ni kemudian tak apa. Ya, jadi kita beralah, tak apalah, saya cakap selesaikan dulu jenazah. Ya, jadi itulah, ya, saya rasa dalam seminggu ni dah banyak dah saya pergi kuliah di masjid, ya, pun ada yang meninggal. Minggu lepas Masjid Asy-Syakirin saya kuliah di situ pun, sebelum kuliah pun ada solat jenazah dan sebagainya, ya. Itulah, kita pun tak tahu kita ni macam mana, harap-harapnya kita bertemulah dengan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya bukan nak ceramah tentang bab Ramadan, ya. Kita nak sambung kuliah fiqh munakahat kita, ya. Seperti minggu lepas, saya kebiasaannya menjadi amalan saya, kuliah yang pertama, kedua, ketiga saya tak buka kitab lagi.
Ya, saya tak buka kitab lagi. Saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, kes-kes yang saya kendalikan di pejabat agama supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak keperluan dan kepentingan kenapa kita nak kena belajar ilmu fiqh munakahat. Walaupun kita rasa, alah ustaz, bab nikah kahwin je kot. Kami dah kahwin dah ustaz, tak payah. Jangan tuan-tuan. Sebab bab nikah kahwin ni menjadi penting dalam kehidupan kita sebab kita berkeluarga. Kita berkahwin dan mungkin akan berkahwin lagi. Minggu lepas saya sempat menikahkan pasangan warga emas tuan-tuan. Yang lelakinya berusia 79 tahun. Tak terasa tercabar ke? Perempuannya berusia 58 tahun. Selepas saya nikahkan tu bukan main seronok je. Terima kasih ustaz, dia kata. Lama dah tak menikah. Menikah lagi. Minggu lepas juga saya ada meluluskan. Lepas saya kuliah di Keramat, Surau Al-Islah di Keramat. Habis kuliah saya lepas solat isyak tu, seorang pakcik datang jumpa saya. Ustaz, borang saya dah siap, kata dia. Tolong semak. Semangat tu dia. Saya pun semaklah borang dia. Oh, lengkap dah ni pakcik. Saya tengok dalam borang tu usia dia 76 tahun. Nak kahwin dengan seorang perempuan, dia cerita kat saya, masih anak dara ustaz. Berapa usia ni tuan? 49 tahun kata dia. Nak kahwin lagi Sabtu baru ni sebelum puasa nak kahwin ustaz kata dia. Belah perempuan kata nak lepas raya. Saya kata tak boleh, saya nak sebelum puasa kata dia. Saya luluskan kebenaran Alhamdulillah. Dan kita juga ada keluarga, esok anak kita nak berkeluarga, cucu kita nak berkeluarga, dan ilmu fiqh munakahat ni penting. Sebab ianya adalah ilmu kekeluargaan. Bukan hanya bab nikah kahwin tuan-tuan. Ilmu kekeluargaan. Nanti kita akan belajar mukaddimah perkahwinan macam mana, nikah kahwin tu macam mana, kita akan belajar bab talak, bab cerai, kita akan belajar bab rujuk, bab iddah, dan kita akan belajar implikasi selepas berlakunya perceraian. Bab mut'ah, apa lagi harta sepencarian, bab hadanah, ini semua penting. Jangan kita panjang alah nikah je ustaz. Sebab dia merangkumi nikah, cerai, rujuk dan semua perkara yang berkaitan dengan ilmu kekeluargaan. Jadi benda ni penting untuk kita ketahui dan kita kongsikan dengan ahli keluarga kita, dengan masyarakat kita, supaya mereka juga mendapat manfaat yang sama. Baik, malam ni saya nak sambung lagi kes-kes yang saya kendalikan di pejabat agama supaya tuan-tuan nampak pentingnya tentang ilmu fiqh munakahat ni. Sebab ilmu fiqh munakahat ni diantaranya adalah menjaga nasab. Di antara maqasid syariah kita, nak menjaga nasab keturunan kita. Kalau daripada asasnya keturunan pernikahan kita tak betul, tak sah, macam mana nasib keturunan kita hingga ke bawah? Siapa nak tanggung dosa? Jadi daripada awal kita nak kena betulkan. Pertemuan yang lalu saya kongsikan nikah yang pelik-pelik. Perempuan ingat lagi tak? Perempuan berpoligami. Biasa lelaki berpoligami ni perempuan berpoligami. Saya dah jumpa dah. Saya dah kongsikan dengan tuan-tuan ada 3 kes. Malam ni saya nak kongsi lagi. Kita nak tengok tuan-tuan. Malam ni saya nak kongsikan saya jumpa kes-kes yang nikahnya tidak sah dari sudut hukum syarak. Macam mana nikahnya boleh tidak sah tuan-tuan Ini kita takut. Kita takut sangat kalau kita menanggung dosa daripada perbuatan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kisah pertama yang saya nak kongsi malam ni, kes yang pertama, ada seseorang perempuan datang bersama anaknya untuk buat permohonan berkahwin. Yang nak kahwin anak, bukan mak. Maknya dah kahwin dapat anak kan. Jadi dalam permohonan berkahwin anaknya itu adalah sijil nikah mak dia, sijil nikah Siam, sijil nikah Thailand, dan tidak didaftarkan di Malaysia.
Sudah menjadi undang-undang kita, prosedur kita, pernikahan ibu bapa yang tidak didaftarkan di Malaysia perlulah didaftarkan terlebih dahulu sebelum nak menguruskan nikah anak. Ini tuan-tuan nak kena tahu ya. Ini saya nak pesan ni. Kalau ada di antara kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, keluarga kita yang nikah di luar Malaysia ataupun nikah dalam Malaysia tapi tak didaftarkan pernikahannya, daftarkan. Sebab banyak masalah akan timbul bila nikah tak didaftarkan. Antara implikasinya bila anak nak kahwin, kita pejabat agama mesti nak tengok sijil nikah mak bapak. Supaya kita nak pastikan bapa adalah wali yang sah kepada pernikahan anak. Kalau bapa dah meninggal, wali yang seterusnya adalah wali yang sah kepada pernikahan anak. Ya, kalau pernikahan tak didaftarkan, esok kalau mati, ditakdirkan mati salah satu daripada pasangan, macam mana nak dapatkan harta pusaka? Nak tuntut harta pusaka tak boleh. Nak tuntut harta sepencarian tak boleh. Nafkah, nak tuntut nafkah tertunggak tak boleh. Banyak implikasi dia. Apabila pernikahan tak didaftarkan, rumah tangganya, perkahwinannya tidak dilindungi oleh undang-undang. Ini banyak risiko dia. Sebab saya nak pesan ya kepada semua yang berada di sini dan di luar sana supaya berhati-hati kalau pernikahannya tak didaftarkan, sila daftarkan. Ya, kalau tak nanti tuan-tuan saya banyak jumpa dah bila nikah tak daftar ni macam-macam implikasi. Kita pun tak boleh nak bantu. Bila pasangan dah mati, dah meninggal, ya, ustaz saya ni isteri nombor 2 ustaz. Ya, suami dah meninggal. Sekarang ni saya tak tahu tempat bergantung. Saya nak buat tuntutan harta sepencarian ustaz, susah. Sebab dulu nikah kami tak daftar. Sekarang ni saya dan anak-anak tak dapat pembelaan. Ya, sebab dinafikan pernikahannya oleh undang-undang. Sebab pernikahan tak berdaftar, ni masalah. Sebab negara kita ada undang-undang. Itu yang perlu kita ketahui. Baik. Jadi ibu dan anak ni datang ke pejabat agama nak buat permohonan. Bila dia submit permohonan, kita tengok maknya ni ada nikah siam. Saya kata puan dulu nikah di Siam. Ya ustaz, saya nikah di Siam katanya. Sungguh-sungguh cakap dengan saya, nikah di Siam ustaz. Baik. Bila nikah ni puan? Lama dah ustaz, tahun 90-an dulu. Okey. Macam ni ya puan ya, kalau ikut undang-undang, pernikahan puan ni kena didaftarkan dulu ya. Suami saya dah meninggal macam mana ustaz? Tak apa. Suami dah meninggal tak apa. Puan ada kan? Dia boleh salah seorang daftarkan. Baiklah ustaz, kalau macam tu saya buat surat. Ya, jadi suratnya nanti puan bawa pergi mahkamah ya, buat pengesahan nikah. Bila dah mahkamah sahkan nikahnya, baru datang balik pejabat agama untuk kita daftarkan nikah. Tapi sebelum tu kena denda lah puan ya, sebab nikah tanpa kebenaran. Tak apalah ustaz, denda saya bayarlah. Yang penting anak saya boleh kahwin. Okey, tak apa saya kahwin. Jadi saya pun buatkan surat untuk dia pergi mahkamah syariah. Mahkamah tinggi syariah. Sebab apa? Sebab dia isteri nombor 2. Ini kes poligami. Kes poligami dia di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi, bukan mahkamah rendah. Ya, jadi saya pun panjangkan, dia pun pergilah ke mahkamah buat pengesahan. Saya ingat selepas 2 bulan kot, dia datang jumpa saya. Selepas 2 bulan lah dia datang jumpa saya. Dia datang jumpa saya tuan-tuan sampai pejabat dengan keadaan cemas. Datang ke pejabat dengan keadaan cemas. Kata, Assalamualaikum, nak jumpa Ustaz Hilmi, nak jumpa Ustaz Hilmi, tolonglah saya kata. Sedangkan dia tak ada appointment lah, dia datang walk-in je. Kebetulan bila staff saya kata, Ustaz ada seorang makcik ni nak datang jumpa Ustaz. Dia kata ada hal kes penting nak jumpa. Saya kata, tunggu sekejap, saya nak habiskan sesi saya yang ini, lepas tu nanti suruh dia masuk. Saya cakap. Jadi saya dah habis sesi yang tadi tu dengan klien saya yang lain, saya pun suruh dia masuk. Dia datang jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz kenal saya tak lagi? Mula-mula tu saya tak berapa nak ingat, klien saya ramai kan? Ya, yang mana yang banyak, alah ada yang hari tu saya datang dengan anak saya yang nikah dekat Siam. Ustaz kata nak buat pengesahan nikah. Ustaz hantar saya pergi mahkamah untuk buat. Oh, okey. Alhamdulillah, saya dah ingat. Okey. Baik. Okey, saya dah ingat dah. Baik, apa cerita dia tuan? Puan, macam mana dah pergi mahkamah? Dah pergi dah Ustaz, dia kata. Macam mana mahkamah dah buat keputusan? Dah, mahkamah dah buat keputusan Ustaz. Apa keputusan mahkamah? Dia kata. Dia pun keluarkan satu surat tuan-tuan daripada beg dia dengan keadaan tangan dia menggeletar.
Ustaz bacalah Ustaz, dia kata. Oh, saya dah suspend lah. Saya pun ambil lah surat tu. Ya, saya buka. Saya buka-buka surat tu adalah perintah mahkamah. Ini keputusan mahkamah berkenaan dengan kes dia. Saya tengok dua helai, dua muka tuan-tuan. Bila dua muka ni maknanya keterangan mahkamah tu panjang. Biasanya kalau kes macam ni satu helai je. Ya, mahkamah mengesahkan ataupun tidak tu saja, satu helai je. Tapi dua muka, saya kata, panjang ni Kak, dua muka ni. Yelah Ustaz, bacalah, dia kata. Baik tuan-tuan, saya pun baca. Satu-satu saya baca. Bila saya baca tu, saya pun tergamam juga. Bila mahkamah buat keputusan. Jadi pendekkan ceritanya tuan-tuan, bila saya baca tu, dengan ini mahkamah mensabitkan bahawa perkahwinan si Pulanah dengan si Pulan ni pada tarikh sekian-sekian bertempat di sekian-sekian adalah tidak sah dari sudut hukum syarak. Tidak sah dari sudut hukum syarak. Saya kata, kenapa mahkamah tak sah puan? Bukan ke puan kata puan kahwin kat Siam, kat Thailand? Biasanya kalau orang kahwin di Siam, di Thailand ni tuan-tuan, kalau dia mengikut saluran yang betul, dia bernikah betul-betul di bawah undang-undang agama Islam Thailand tu, ya, Majlis Agama Naratiwat ke, Songkla ke, ya, Patani ke, ya, biasanya sah. Itu yang ramai orang nikah sana tu. Balik daftar je kan. Biasanya sah, kata kenapa tak sah? Barulah dia buka mulut dengan saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, dia kata, pertamanya saya nak minta maaf dengan Ustaz, dia kata. Kenapa nak minta maaf dengan saya? Sebenarnya saya berbohong dengan Ustaz. Wah, sudah, saya kata. Saya pun kena tipu, saya kata. Ya Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Tapi depan hakim saya tak boleh tipu, dia kata. Depan hakim dia tak boleh tipu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah pergi mahkamah tak? Pernah tak disapina di mahkamah? Yes. Kalau kita disapina di mahkamah, duduk di kandang saksi ataupun kandang tertuduh, kita kena angkat sumpah. Ya, angkat sumpah dengan nama Allah, tak boleh berbohong menipu. Saya pernah disapina di mahkamah. Ya, kes nikah sindiket. Ya, ada nikah sindiket berlaku di Gombak. Tertuduh kata saya yang menikahkan. Dia kata yang menikahkan saya Ustaz Hilmi, dia kata. Saya pun terkejut bila puasa pula aku menikahkan sedikit ni, ya. Saya baca keterangan tu, nikahnya dekat, tuan-tuan tahu tak, Seri Gombak apa yang apa, Perimai, Seri Gombak Perimai Gombak, ya. Kat kawasan tu kan ada hotel bajet tu kan, dalam tu dia menikah. Poligami tanpa kebenaran. Dia kata saya Ustaz Helmi nikahkan, dia kata. Sudah, mahkamah panggil saya tuan-tuan. Pergilah saya ke mahkamah, saya kena sapina, ya. Hakim tengok saya pun senyum, saya tengok hakim pun senyum. Sebab kita kenal, kawan-kawan juga. Tak apalah, saya cakap kan. Saya pun angkat sumpah. Ya, angkat sumpah. Bagi keterangan tu angkat sumpah. Ya, bila dipanggil yang tertuduh, okey, ini Ustaz Helmi. Betul tak dia yang menikahkan? Dia tengok-tengok saya. Bukan ini. Orangnya lain. Yang ini lagi handsome, kata dia. Saja. Iklan je tuan-tuan. Nasib baik tuan-tuan, ya. Sebab bukan saya yang nikah kan. Dia main petik je nama saya. Tapi yelah, dia dah petik nama saya, kena sapina lah. Mahkamah panggil lah saya. Kan? Tapi nasib baik bila dia tengok saya, bukan yang ini, orang lain. Saya rasa mungkin ada orang guna nama saya. Ya? Sebab saya pendaftar nikah, pejabat agama, mungkin orang guna nama saya, berlakon atas nama saya, menikahkan pasangan. Ini yang saya takut sebenarnya. Sebab nama saya di mana-mana ada. Kalau tuan-tuan tengok saya cok nama saya ni banyak. Ya, kebenaran nikah, cok nama saya, sijil nikah, cok nama saya. Ya, takut orang guna nama saya. Nasib baik. Jadi kalau di mahkamah memang kita akan angkat sumpah. Kembali kepada cerita saya, dia kata, Ustaz, depan hakim saya tak boleh tipu lah Ustaz, dia kata. Sebab saya dah angkat sumpah, dia kata. Dan saya pun tak nak menanggung dosa lagi dah, dia kata. Jadi saya tanya, apa yang puan berbohong dengan saya? Dia kata, sebenarnya Ustaz, dia kata,
Saya tak pergi siam pun bernikah. Dia tak pergi siam pun, tuan-tuan. Dia tak pergi siam pun. Dia bernikah, dia kata di sempadan, dia sampai Kelantan je. Ya, yang arrangekan semua dia kata arwah suami dia. Dia tak tahu. Dia isteri nombor 2, dia kata arwah suami pujuk-pujuk saya, dia kata dia boleh uruskan perkahwinan. Jadi saya pergi dengan dia sampai di Kelantan. Di Kelantan tu kita jumpa Tok Kadi Siam. Tok Kadi Siam diimport daripada Thailand ke situ menikahkan menggunakan wali am. Wali am ni apa dia, tuan-tuan? Macam kita di sini wali hakim. Itu sebab mahkamah kata nikahnya tidak sah. Mana boleh pakai wali am daripada Siam? Sebab kalau dia betul bernikah di Siam, guna wali am itu betul sah. Sebab tauliah Siam ni dekat Siam je. Mana boleh cross border masuk ke Malaysia? Kalau dia nikah di Kelantan, sepatutnya dia guna wali hakim negeri Kelantan. Itu baru betul. Contoh macam saya ada tauliah wali hakim negeri Selangor. Saya hanya boleh menikahkan perempuan yang tak ada wali, yang menggunakan wali hakim dalam negeri Selangor. Ni Batu Enam kan? Betul Batu Enam? Saya cross border sikit pergi Batu Empat. Kalau saya nikahkan di Batu Empat, wali hakim sah atau tidak? Jawapan dia tak sah. Batu Empat KL kan? Batu Empat tu dah KL, tak sah. Sebabnya kita kena faham wali hakim ini, dalam hadis Nabi kata perempuan yang tak ada wali, sultanlah walinya. Jadi maknanya sepatutnya sultan menikahkan perempuan yang tak ada wali. Ya? Tapi tidak menjadi satu amalan. Takkan Tuanku Sultan nak datang tempat kita menikahkan perempuan-perempuan kita. Tak ada. Tak berlaku. Tak pernah. Tuan-tuan ya. Jadi kaedahnya Tuanku Sultan mentauliahkan pegawai-pegawai agama diberi tauliah wali sultan ataupun wali hakim. Itu istilah yang biasa kita pakai. Ya. Jadi maknanya kami ni mewakili Tuanku. Saya pergi ke istana menghadap Tuanku ambil tauliah wali hakim tu. Ya. Tuanku pesan pada saya, jalankan tugas dengan penuh amanah. Kita serahkan kepada kamu. Menjunjung kasih Tuan. Itu cara kaedahnya. Maknanya saya mewakili Tuanku Sultan Selangor menikahkan mana-mana perempuan yang menggunakan wali hakim. Kalau saya cross border, saya pergi KL, nikah saya tak sah. Sebab di KL, Agung punya tauliah. Federal. Kecuali kalau saya ada KL punya tauliah juga, bolehlah saya nikahkan di sana. Jadi tak boleh. Saya hanya boleh menikahkan dalam negeri Selangor je. Tauliah saya satu Selangor. Ya, semalam pun saya nikahkan wali hakim. Ya, di kampung saya, Hulu Selangor. Ya, saya Hulu Selangor sebab ada saudara nikah, dia minta saya nikahkan, saya nikahkan. Walaupun saya pejabat agama Gombak. Macam mana saya boleh cross border sampai Hulu Selangor? Tak apa, sebab tauliah saya satu Selangor. Saya pun dah halu dah pejabat agama Hulu Selangor. Saya kata, saya masuk kawasan ni boleh? Boleh Ustaz, sila Ustaz. Kami pun terengan sikit. Hari Ahad, siapa nak pergi kerja? Kata. tak apa, saya cakap. Itu konsepnya tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku kepada perempuan ini, dia berkahwin menggunakan wali hakim yang tidak sah. Jadi hakim kata nikahnya tidak sah dari sudut hukum syarak. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Banyak sangat berlaku, takut-takut. Bila kahwin tidak menggunakan wali hakim yang betul. Ya, sebab sekarang ni orang ni tak fikir dah. Yang penting nikah je. Tapi semua bukan undang-undang, dengan hukum syarak pun dilanggar. Ini kena hati-hati. Ya. Sebab tuan-tuan, saya ada jumpa satu lagi kes tau. Selepas COVID, ada orang datang jumpa saya. Saya ingat 2022 kot dia datang. Nak daftarkan nikah. Ya. Bila dia bawa kat saya, sijil nikah Siam. Saya tengok tarikhnya 2020. Saya kata, bila masa kau pergi Siam ni? 2020 COVID lah. Border pun tak buka. Nampak sangat menipu kan? Bukan online.
Dia kata saya ni, alah Ustaz tak pergi siam pun. Habis kau nikah kat mana? Kat Selangor je kata dia. Nikah di Selangor dapat sijil siam. Apa cerita? Ni sedikit. Nikah sindiket. Sepatutnya nikah di Selangor dapat sijil Selangor. Ni sindiket. Ya? Saya kata nikah kau tak sah ni. Satu lagi dia bukan menggunakan wali yang betul. Ya? Bukan menggunakan wali yang betul. Ketika nikah siapa wali? Ustaz tu lah, ustaz tu kata dia boleh nikahkan pakai wali hakim. Tahu ustaz mana-mana saya tak tahu. Ya, walinya tahu tak engkau menikah ni dengan anak dia? Tak tahu. Tak tahu, habis. Masa nikah kau tak sah saja. Ini masalah. Baik, kembali kepada cerita perempuan tadi. Banyak sangat iklan dia. Tak habis lagi. Saya baca lagi kan, tuan-tuan ni. Nikahnya adalah tidak sah dari sudut hukum syarak. Kemudian anak-anak yang lahir daripada perkahwinan ini adalah anak tidak sah taraf. Allahu Akbar. Berat tuan-tuan. Anak tidak sah taraf. Anak 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Dah besar-besar ni, ya. Kahwin tahun 90-an, anak sekarang dah besar, semua dah 20 lebih nak kahwin. Yang lelaki tak ada masalah, sebab lelaki kahwin tak pakai wali. Perempuan kahwin pakai wali. Macam mana nak kahwin ni? Kan? Kemudian ayat yang akhir saya baca, dengan ini mahkamah memerintahkan pemohon, yakni mak dia, untuk menukar nasab anak di JPN. Berat kata saya, kata berat. Saya kata Allahu Akbar, berat ni puan, saya tak jumpa lagi kes berat sangat macam ni. Saya kata itulah ustaz, saya tak tahu nak buat apa ustaz. Dia menggeletar, saya tak tahu macam mana nak bagi tahu anak ustaz yang mereka ni anak tak sah taraf dan perkahwinan saya dengan bapa dia tak sah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni jangan main-main tuan-tuan ya. Nampak nikah kahwin ni macam sedang kan, mudah kan? Tengok nampak tak kesan dia apa? Anak luar nikah. Kalau dulu orang panggil anak zina, kan? Kemudian berubah pula, orang kata anak luar nikah, sebab anak zina tu nampak jahat sangat. Sekarang sedap sikit, dia panggil anak tidak sah taraf. Siapa nak tanggung dosa? Suami dah meninggal. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini kita takut. Nasab ni, keturunan. Ini yang Islam kata, di antara maqasid syariah kita nak menjaga nasab tu sebab kitanya perlu dan penting belajar ilmu fiqh nikahan. Sebab masih ada masyarakat kita di luar sana tuan-tuan yang tak faham tentang hukum hakam nikah kahwin ni. Dia tahu nak kahwin, dia tahu kahwin itu satu tuntutan syariat. Tapi dia tak kira, tak payah ikut undang-undang lah, menyusahkan je undang-undang ni. Ya, dengan bukan undang-undang sahaja, dengan hukum syarak pun dilanggar juga. Ini kita takut tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Ini berlaku. Ini real case tuan-tuan. Saya kalau cerita bukan cerita reka-reka, sebab ini semua kes yang saya jumpa di Gombak. Saya cerita di Gombak di keliling kita, di kawasan kita. Saya tak cerita ya di Johor ke, di Perak ke, ya tak cerita di Afrika ke, di China ke, tak. Ini local case. Na'udzubillahi min zalik. Takut. Sebabnya saya nak kongsi sangat ilmu ni pada masyarakat supaya tidak ada lagi isu-isu macam ni berlaku. Tuan-tuan ya. Baik. Jadi saya nasihatkan dia, saya kata puan, sabar banyak-banyak, benda dah berlaku, saya cakap. Kita tak boleh patah balik. Sekarang ni kita kena betulkan apa yang akan di hadapan kita. Ya, kita kena betulkan track di hadapan kita. Jadi saya nasihatkan puan, yang pertama, bawa-bawa tenang, sabar, saya kata. Yang kedua, kena panggil anak-anak, cerita elok-elok dengan mereka. Cakap baik-baik. Ya, supaya mereka boleh terima dengan tenang. Dan yang seterusnya saya cakap, anak perempuan yang nak kahwin ni, kena mohon wali hakim. Buat permohonan wali hakim. InsyaAllah nanti kita bantu saja. Boleh puan? InsyaAllah Ustaz. Sedih tengoklah. Suram muka dia. Ya. Tapi apa boleh buat, benda dah berlaku, saya cakap banyak-banyak sabarlah ya. Tenang tuan ya, tenang ya. Saya risau kat tengok dia ya, dia datang tu memang dia dah menggelabah dah dengan keadaan dia begitu, sebab dia pun tak sangka ya. Baik tuan-tuan ya,
Itu kes yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak kongsi kes satu lagi kes. Tahun lepas saya jumpa satu kes. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa saya. Pagi-pagi dia datang jumpa saya di pejabat. Dia kata nak jumpa pegawai. Sebab semalam dia dah datang ke kaunter, permohonan dia di-reject disebabkan tak lengkap. Jadi kaunter minta jumpa pegawai. Sebab waktu tu dah petang, jadi tak sempat jumpa saya petang, dia jumpa saya pagi-pagi. Pagi-pagi pukul 9 dia datang jumpa saya. Saya kata, tak apalah. Saya kata dekat staff saya, bawa dia masuk. Jumpa saya dulu. Sebelum saya start saya punya sesi dengan orang lain. Baik, dia pun datang masuk bilik saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila duduk tuan, saya kata. Dia pun duduk depan saya. Baik, apa hajatnya? Saya dengar semalam ada pergi, dah datang ke kaunter je. Dia kata, Ustaz, dia kata, betul, semalam saya dah datang ke kaunter, Ustaz. Bila saya datang ke kaunter semalam, dia kata, saya submit permohonan saya untuk berkahwin semula. Tuan-tuan ya? Okey, ceritanya nak kahwin semula, nak nikah semula. Baik. Saya tanya dia, okey, apa ceritanya? Okey, dia pun cerita sikitlah kronologi dia. Tuan-tuan ya? Kena minum air dulu. Dia kata, okey, untuk pengetahuan Ustaz, dia kata, saya dengan bekas isteri saya berkahwin pada awal tahun 2000. Awal tahun 2000 saya kahwin, kemudian saya pernah bercerai. Dia kata, kalau tak silap saya, 2012 dia pernah bercerai kali pertama, kemudian dia rujuk semula, kemudian 2019 dia bercerai kali kedua dan dia tak rujuk. Dia tak rujuk perkahwinan. Cuma tahun ini, tahun lepas lah, 23 dia nak nikah semula. Ya, faham tak kronologinya? Awal tahun 2000 dia pernah berkahwin, 2012 dia pernah bercerai dan rujuk balik dalam tempoh iddah. Kemudian 2019 dia bercerai kali kedua, dia tak rujuk, tapi 2023 dia nak nikah semula. Yalah, rujuk dah habis, nak kembali kena nikah semula lah. Betul lah tu kaedah dia. Baik, okey. Jadi apa isunya? Isunya Ustaz, dia kata, ketika saya submit borang saya di kaunter semalam, ya, tiba-tiba bila dah submit tu, petugas kaunter semak-semak dia panggil saya. Saya pun datang. Dia kata, Encik, borang Encik ni tak lengkap. Dia kata, kenapa tak lengkap? Saya kan dah sediakan semuanya ikut senarai yang ada. Betul, senarai Encik semua lengkap. Tapi ada masalah lah. Cerita dia macam tu. Apa masalah? Okey, Encik perasan tak? Ya, apa dia? Cuba Encik tengok tarikh nikah mak bapak bekas isteri Encik ni dengan tarikh isteri Encik lahir, bezanya 4 bulan saja. Faham tak tuan-tuan? Bezanya 4 bulan. Jadi dia pun tak tahu, dia pun terkejut. Biar betul Ustaz, dia kata. Betul, cuba tengok, dia kata. Jadi saya pun tengok, dia kata. Bila kaunter suruh tengok, saya tengok. Sebab selama ni saya tak pernah tahu. Yalah, dulu tuan-tuan, kali pertama dia berkahwin, dia bukan orang Selangor. Dia bukan orang Selangor, dia kahwin di negeri asal dia. Negeri asal dia tak ada prosedur ke itu. Kalau di Selangor, kita memang minta sijil nikah mak bapak. Macam saya cakap tadi, sebab kita nak tengok adakah bapak wali yang sah kepada anak. Di negeri asal dia, ketika itu prosedur tu tak ada lagi. Jadi dulu dia kahwin, pejabat agama tak minta sijil nikah mak bapak. Tapi bila Selangor, nak kahwin semula di Selangor, kita memang nak lah. Ya kan? Memang nak. Dia kata, saya pun tak perasan Ustaz, dia kata. Bila Selangor nak, saya jumpa bapa mentua saya tu, saya minta sijil nikah, dia bagi. Dia bagi, saya pun submit lah. Saya pun tak baca, dia kata. Ini baru saya tahu semalam. Bila pejabat agama cek,
tengok sijil nikah mak bapak dengan tarikh lahir bekas isteri saya tu beza dia 4 bulan sahaja. Jadi saya terkejut, Ustaz, dia kata. Saya telefon bekas isteri saya. Saya tanya dia, awak tahu tak benda ni? Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu sebab tak pernah tengok sijil mak bapak. Tuan-tuan, kita bukannya satu keperluan kita tengok sijil mak bapak kita sebelum tu kan. Dia kata dia pun tak tahu. Sudah. Dia pun terkejut, Ustaz, dia kata. Saya dah tak tahu, saya dah panik dah. Saya telefon bapak mentua tak angkat. Saya nak telefon mak mentua dah meninggal. Saya telefon makcik, kakak kepada mak mertua. Saya tanya makcik, betul ke makcik macam ni? Makcik kata, memang kami semua tahu. Kami semua tahu. Yang isteri kau tu anak luar nikah. Cuma mak bapak kau je yang tak bagi tahu. Tuan-tuan. Jadi dia kata, Ustaz, saya malam tadi, Ustaz, tak boleh tidur memikirkan benda ni, Ustaz. Apakah nasib perkahwinan saya yang dahulu? Tuan-tuan ya. Perkahwinan dia yang pertama tu, bapa menjadi wali kepada pernikahan dia. Dia kata malam tadi saya tak boleh tidur, Ustaz. Apa nasib perkahwinan saya yang dahulu dan apakah nasib anak-anak saya yang lahir daripada perkahwinan ini? Tuan-tuan ya. Dia kata malam tadi lagi saya tak boleh tidur, Ustaz, memikirkan benda ni. Itulah saya datang ni, saya nak minta cadangan, Ustaz, macam mana nak selesaikan masalah saya. Kata. Baik, saya kata. Macam ni, Tuan. Tuan relax, saya kata tenang, tarik nafas. Ya, biasalah. Kita kadang-kadang jumpa klien ni, dia dah keadaan cemas, panik, kan? Marah pun ada. Saya kata relax, tenang. Setiap isu tu ada jalan penyelesaian. Baik, yang pertama, Tuan, saya kata, Tuan tak bersalah dalam hal ini sebab Tuan tak tahu. Ya, jangan rasa diri tu bersalah sangat sebab Tuan tak tahu. Ya, mereka yang menyembunyikan maklumat ni yang bersalah sebenarnya, saya cakap. Mereka yang bersalah. Sebenarnya dia tahu. Sepatutnya dia tak boleh jadi wali kepada perkahwinan, tapi kenapa dia jadi wali? Tuan-tuan, itu sebabnya kenapa kita nak sijil nikah mak bapak. Kalau kita tak semak, kita tak buat, berkemungkinan besar benda yang sama akan berlaku. Nikah kali kedua pun mungkin bapak juga jadi wali. Tak? Sebabnya kenapa Selangor kita ketatkan undang-undang, kita nak sijil nikah mak bapak. Baik, yang pertama, Tuan tak bersalah. Yang kedua, baik, untuk mengetahui apakah status perkahwinan Tuan pernikahan kali pertama dulu, nasihat saya, Tuan kena pergi ke mahkamah buat pengesahan nikah. Buat pengesahan nikah. Bagi saya dah tahu dah jawapan dia. Memang nikah dia tak sah. Tapi nak kepuasan hati, nak black and white, mahkamah lah. Sebab mahkamah saja yang ada authority untuk mengatakan nikah dia sah atau tidak. Bukan saya. Saya sudut authority tak ada. Sudut pandangan boleh. Itu yang kedua, saya cakap. Yang ketiga, nasib anak-anak ni, apa status anak-anak Tuan hasil daripada perkahwinan yang pertama dulu, juga Tuan kena buat pengesah tarafan anak. Maknanya kena pergi mahkamah buat pengesah tarafan anak. Adakah anak ni sah taraf ataupun tidak disebabkan perkahwinan yang begini. Tuan-tuan ya? Tapi waktu ke? Ajak sikit boleh ya? Saya kata buat pengesah tarafan anak. Sebab mahkamah saja yang boleh mengesahkan anak ni sah taraf ataupun tidak. Tapi pengalaman saya lah tuan-tuan ya, kes-kes macam ni biasa mahkamah akan dua je. Sama ada sah taraf, atau sama ada tak sah taraf, ataupun dia akan jadi anak wati syubhah. Wati syubhah ni apa dia tuan-tuan? Perkahwinan yang meragukan. Yang mana mereka merasakan nikahnya betul, tapi daripada sudut hukum syarak nikahnya tak betul. Paling tidak pun wati syubhah. Wati syubhah ni anak masih boleh dinasabkan kepada bapa,
bapa masih boleh jadi wali kepada anak, anak masih boleh mewarisi harta pusaka bapa. Ini anak wati syubhat. Ya, dia antara dua itu je. Bergantung kepada siasatan dan kepuasan hati mahkamah. Hakim akan tentukan. Baik. Yang keempat saya cakap, baik, untuk tuan berkahwin semula dengan isteri ni, kena buat permohonan nikah menggunakan wali hakim. Sebab isteri tuan adalah anak tidak sah taraf. Itu solusinya saya cakap. Jadi yang pertama, tuan tak bersalah dalam hal ni. Yang kedua, kena pergi mahkamah buat pengesah untuk pengesahan nikah yang dulu. Yang ketiga, buat pengesah tarafan anak. Yang keempat, tuan nak nikah yang akan datang ni, mohon nikah guna wali hakim. Itu saja saya cakap. Nanti saya buatkan surat pergi mahkamah. Jangan risau saya cakap. Boleh Ustaz ya? Boleh saya cakap. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Lega sikit hati saya bila Ustaz cakap macam ni. Dia kata relax, tenang. Kalau tuan tak tenang, nanti semua benda tak boleh buat. Jadi saya pun buatlah surat. Dia pun pergi mahkamah. Buat. Okey, surat dah siap. Pergi mahkamah. Tunjuk kat mahkamah. Baik Ustaz, terima kasih. Dia pun kemas-kemas barang dia. Masuk dalam beg. Ya, dia pun bangun. Salam saya. Kemudian dia pun keluar. Baik. Bila kita tuan-tuan ya, perasaan kita ni, bila kita dapat selesaikan satu masalah klien, kita akan rasa seronok. Tenang. Ya? Saya rasa Alhamdulillah, lega, selesai satu kes. Baru je saya nak rasa tenang tuan-tuan, ya, dia masuk balik bilik saya. Sudah masuk balik. Apa hal pula ni saya cakap kan? Tak selesai lagi ke? Saya ingatkan dia dah melangkah pergi. Rupanya patah balik masuk. Kata Ustaz, dia kata, ya, ada apa lagi? Terus dia duduk depan saya. Ada satu hal lagi lah Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz. Dia kata, ada apa lagi? Saya cakap, bukan dah selesai ke? Belum Ustaz. Belum. Apa hal lagi ni saya cakap kan? Sebenarnya Ustaz, ada satu rahsia yang saya simpan selama ni. Dan saya tak nak benda ni saya simpan lagi Ustaz. Saya rasa bersalah dah. Dan saya takut saya akan menanggung dosa yang panjang. Saya kata, apa masalah lagi yang tak selesai? Hari ni saya nak buat pengakuan depan Ustaz. Dia kata, pengakuan apa? Sebenarnya Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, dia kata, anak saya yang pertama tu pun anak tak sah taraf Ustaz. Allahu Akbar, saya kata. Maksudnya, ya Ustaz, sebelum kahwin, isteri saya dah mengandungkan anak saya. Allahu Akbar. Istighfar panjang saya. Awak nampak tak sekarang apa yang berlaku? Saya cakap. Kalau benda ni awak sembunyikan, awak juga akan mengulangi kesilapan yang sama macam bapa mentua awak buat. Saya cakap. Nampak tak tuan-tuan? Kesan benda ni tuan-tuan ya. Kesan dia daripada atas sampai ke bawah. Keturunan dah tak cantik. Saya kata bertaubatlah, saya kata benda ni awak jangan sembunyi lagi, kena bagi tahu anak awak yang dia adalah anak tidak sah taraf. Awak tak boleh jadi wali perkahwinan dia esok. Kalau awak tak clearkan benda ni, awak juga akan tanggung dosa yang sama macam bapa mentua awak buat. Itulah Ustaz, dia kata, saya rasa bersalah sangat bila Ustaz dah cerita kat saya, ya, saya rasa saya tak nak ulangi benda yang sama. Ya betul saya cakap, kena clearkan benda ni, jangan lagi buat masalah. Esok kalau kata benda ni orang tak tahu, siapa nak tanggung dosa awak? Kalau awak pun dah meninggal. Sampai keturunan bawah ni saya cakap. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan jadi itu sebabnya saya nak kongsi benda ni supaya masyarakat kita di luar sana tahu pentingnya hukum fiqh munakahat. Kahwin ni memang seronok tuan-tuan. Cerita buat kahwin seronok, siapa yang tak seronok? Ya, tapi nak kahwin tu kena tengok hukum hakamnya. Jangan kita main langgar saja. Asal boleh kahwin sudah nak menghalalkan hubungan Ustaz. Akhirnya tak halal pun. Ya, ini yang kita takut. Ya tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya minta maaf. Terlajak sikit masa, saya minta maaf. Ya, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi selepas Syawal ya. Selepas Ramadan lah. Selepas Ramadan, selepas Syawal lambat sangat ya. Lepas Ramadan insya-Allah. Jadi saya doakan supaya kita semua bertemu dengan Ramadan, ya, kita diberikan kesihatan untuk melaksanakan ibadah berpuasa
dan dapat melaksanakan semua amalan-amalan sunat, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa ya selepas Ramadan nanti. Dah ada pengumuman ke? Dah. Selasa, bukan esok. Oh, kadang tarawih itu lah ni Alhamdulillah. Baik, cukuplah sekadar itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa sempatlah ibu-ibu nak